Matematik tingkatan 1, bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. 4.4, nisbah, kadar dan kadaran. Bahagian C, penentuan nilai yang berkaitan dengan satu kadar. D, penyelesaian masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran. Latih diri 4.4C, 4.4D dan buku teks muka surat 90 dengan 92. Lihat latih di 4.4C, buku teks muka surat 90. Soalan 1, soalan seseorang yang melakukan senaman berjalan dapat membakar 2.9 kalori tenaga per minit. Berapakah kalori tenaga yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit? Okey, penyelesaian bagi soalan ini kita boleh gunakan dua kaedah, iaitu kaedah pertama ialah kaedah kadaran. Sekarang keluarkan maklumat yang ada, iaitu 2.9 kalori tenaga boleh dibakar dalam per minit. Per minit ialah 1 minit. Sama dengan, sekarang saya nak cari untuk 20 minit. Maka saya gantikan dengan X. Kalau guna kadaran, maksudnya 1 darab dengan berapa jadi 20. Maksudnya 1 darab dengan 20 akan dapat 20. Maksudnya 2.9 pun darab dengan 20 untuk dapatkan X. Sebab bawah darab dengan 20, atas pun akan darab dengan 20. Maka X ialah 2.9 dapat 20 akan dapat 58 kalori dalam 20 minit. Seterusnya tengok kaedah kedua. Kaedah kedua ialah gunakan kaedah pendarapan silang. Sama 2.9 per 1 minit sama dengan X per 20. Kalau kaedah darab silang, 1 darab dengan X, 1 darab dengan X dapat X. 2.9 darab dengan 20. Maksudnya 2.9 darab 20 akan dapat 58 kalori dalam 20 minit. Maksudnya ini 58 kalori juga dalam 20 minit. Seterusnya tengok soalan 2. Soalan 2 ialah 6 kotak jus limau dijual pada harga RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. Kaedah kadaran. Okey, penyelesaian bagi kaedah kadaran. 6 kotak jus limau dijual RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak bagi jus yang sama. Maksudnya berapa harga bagi 24 kotak. Okey, sama juga 6 darab dengan berapa akan jadi 24. Maksudnya kita boleh gunakan bahagi 24 bahagi dengan 6 akan dapat 4. Maksudnya 6 darab dengan 4 akan jadi 24. 6 darab 4, 24. Maksudnya kalau 6 darab 4, 24. Atas darab dengan 4. Bawah pun darab dengan 4. Okey, gunakan kalkulator 12.25 darab dengan 4 akan dapat 49. Maksudnya X sama dengan 12.25 darab 4 akan dapat 49
ringgit. Maksudnya jawapan bagi X ialah 49 ringgit. Seterusnya tengok kaedah pendarapan silang. Maklumat yang sama 6 per 12.25 darab dengan 24 kotak per X. Cara dia sama, darab silang. Maksudnya 6 darab dengan X. 6 darab dengan X. Lepas tu, 12.25 darab dengan 24. Maksudnya 12.25 darab dengan 24. Maksudnya kita buat satu langkah demi langkah lah. 6 darab X. Okey, saya buat bahagian ini dulu. RM12.25 darab dengan 24 akan dapat 294. Lepas selesai, okey, tengok bahagian ini. Mana yang perlu dipindah? Okey. 6 ini ialah darab. Dia perlu pindah sebelah kanan. Maksudnya ini tinggal X. Kalau ini darab, dia pindah sebelah akan jadi bahagi. Maksudnya 294 bahagi dengan 6. Bagi dengan 6. X akan dapat 49. Ini adalah cara penyelesaian bagi kaedah pendalapan silang. Soalan 3. Anis menggunakan 8 cawan tepung untuk membuat 60 keping biskut susu mentega pada hari Isnin. Pada hari Selasa, Anis ingin membuat 15 keping biskut. Jika kadar penggunaan tepung tidak berubah, berapakah cawan tepung yang perlu digunakan? 8 cawan tepung untuk 60 keping biskut. Berapakah cawan tepung untuk 15 keping biskut? Okey, cara kadaran ialah saya guna bahagi sebab ini nombor dia besar. Maksudnya 60 bahagi 15 ialah bahagi dengan 4. Sebab 15 darab 4 jadi 60. Kalau terbalikkan, 15 darab 4 jadi 60. Kalau 60 bahagi 4 akan dapat 15. Sebab saya nak cari X, saya terus gunakan bahagi. Maksudnya 8 bahagi 4 akan dapat 2 cawan. Maksudnya gunakan 2 cawan. Cawan tepung akan dapat buat 15 keping biskut. Seterusnya gunakan kaedah pendalapan silang, iaitu sama juga 8 per 60 sama dengan X 15. Darab silang, 60 darab dengan X, 60 darab dengan X. Lepas tu 8 darab dengan 15. 60 darab X. 8 darab 15 berapa? Boleh gunakan kalkulator. 15 darab 8 sama dengan 120. Maksudnya 120. Lepas tu barulah awak tukarkan, pindahkan 60 ke sebelah. Kalau pindah sebelah akan jadi bahagi. Maksudnya X sama dengan 120 bahagi dengan 60. X sama dengan 2. Maksudnya jawapan ialah 2 cawan. Seterusnya tengok soalan 4. Soalan 4. Andaikan kadar pertukaran mata wang asing ialah $1 bersama dengan RM3.90. Pada kadar ini, Ahmad memberikan RM200 kepada pengurut mata wang asing. Pengurut kemudian mengembalikan RM5 bersama mata wang asing dolar. Berapakah dolar yang diterima oleh Ahmad? Okey, sekarang kita selesaikan gunakan kaedah kadaran. Okey, pertama ialah maklumat yang dibagi. $1 sama dengan RM
RM3.90. Sekarang kita perlu tahu jumlah duit berapa yang telah ditukar. Tengok maklumat di bahagian ini. Dia bagi RM200, tetapi pengurut mata wang asing ni dia telah kembalikan RM5 bersama dengan duit USD. Maksudnya dia bagi RM200. Lepas tu perlu tolak dulu dengan RM5. Akan dapat RM195. Maksud dia dalam duit yang dia tukar 200 tu hanya RM195 yang ditukar dengan dolar. Dan RM5 tu dibagi balik. Maksudnya kita gunakan RM1 sama dengan RM3.90. Sama dengan carikan X berapa, jumlah duit tu ialah RM195. Maksudnya sekarang kita perlu carikan kadaran. Okey. RM3.90 darab berapa akan jadi RM195. Sama juga kita gunakan RM195 bahagi dengan RM3.9. Bila bagi akan dapat 50. Maksudnya RM3.9 darab 50 akan dapat 195. Bawah darab 50, atas pun akan darab dengan 50. Maksudnya 1 darab 50, X adalah $50. Maksudnya USD 50 yang akan ditukarlah $50. Okey, sekarang kita gunakan kaedah pendalapan silang. Okey, yang ni saya tak buat semula lagi lah. Maksudnya jumlah duit sama ialah 195 sama 3.9 darab dengan X. Jumlah duit yang ditukar ialah 195. Okey, kaedah pendalapan silang. Darab silang. Maksudnya 3.9 darab dengan X. 1 darab dengan 195. Oh, tak perlu tulis 1 darab 195 lah. Sebab darab memang akan dapat jumlah ni. Okey, yang ni pindah. X sama dengan RM3.9. Tukar dia akan jadi bahagi. 195 bahagi dengan 3.5. Maksudnya X akan dapat USD RM50. Ini adalah kaedah penyelesaian bagi soalan ini. Seterusnya, tengok latih diri 4.4D. Buku teks muka surat 92. Yang ni adalah 4D, penyelesaian masalah yang melibatkan nisbah, kadar dan kadaran. Okey, tengok soalan ini. Jadual di bawah menunjukkan keputusan kajian yang dijalankan untuk menganggarkan populasi sejenis ikan air tawar yang hidup di sebuah tasik. Tangkap pertama, kali pertama dia tangkap ialah 60 ekor. Dan lepas tu dia tandakan kesemuanya. Lepas tu lepas balik dalam kolam. Selepas seminggu, dia tangkap jumlah ikan yang dia tangkap ialah 25 ekor. Sebab yang pertanda, ikan yang ditangkap ada 5 ekor yang bertanda. Lepas tu 20 ekor yang tidak bertanda dan jumlah ialah 25 ekor. Anggarkan populasi ikan air tawar yang hidup di tasik itu. Sekarang saya gunakan kaedah kadaran untuk selesaikan soalan ini. Maksudnya, jumlah ikan pada kali pertama yang ditangkap ialah 60 ekor. Lepas tu kali kedua, dia yang ada 5 ekor, 25 ekor ikan yang ditangkap, ada 5 ekor yang telah bertanda. Dan sekarang nak cari populasi diikankan, ialah X. Lepas tu, jumlah ikan
pada kali kedua dia tangkap ialah 25 ekor. Sekarang kita gunakan kaedah kadaran untuk dapatkan X. Maksudnya 5 darab berapa jadi 25? 5 darab 5 akan dapat 25. Bawah darab dengan 5, atas pun akan terus darab dengan 5. Maksudnya 60 darab dengan 5. Maksudnya populasi ikan ialah 300 ekor. Seterusnya saya gunakan kaedah pendalapan silang. Sama juga 60. Jumlah ikan yang pertama kali dia tangkap ialah 60 ekor. Dan dia bertanda 60 ekor tu. Lepas tu, selepas 2 minggu, dia tangkap 25 ekor yang bertanda. Sekarang nak cari populasi. Ini jumlah 25. Kalau kaedah pendalapan silang, 5 darab dengan X sama dengan 60 darab dengan 25. Maksudnya 5 darab X sama dengan 60 darab dengan 25. Kalau 60 darab dengan 25 berapa? 1.500. Sekarang kita nak cari X. 5 pindah sebelah, jadi 1.500 bahagi 5. Maksudnya X akan dapat 300. Jawapannya samalah, ialah 300 ekor ikan. Seterusnya, tengok soalan 2. Satu pasukan bola sepak bermain 28 perlawanan dan memenangi 4 perlawanan daripada setiap 7 perlawanan yang ditandingi. Tak ada perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri. Soalan A. Berapakah kalikah pasukan bola sepak ini mengalami kekalahan? Sekarang saya akan gunakan kaedah kadaran untuk dapatkan jawapan. Okey. 4 perlawanan daripada memenangi 4 perlawanan daripada setiap 7 perlawanan yang ditandingi. Okey. Jumlah perlawanan ialah 28 kali perlawanan. Dia dapat dalam 7 kali dia dapat menang 4 kali. Sekarang nak kirakan kekalahan. Sekarang kita kira menang dulu. Okey, maksudnya kita gunakan kaedah kadaran. Okey, 7 darab berapa sama dengan 28. Ambil 28 bahagi 7 akan dapat darab dengan 4. 7 darab 4 dapat 28. Bawah darab 4, atas pun darab dengan 4. Maksudnya 4 darab 4 sama dengan 16. Dia menang 16 kali lah. Sekarang kita nak cari yang kalah. Kalah jumlah ialah 28. Maksudnya 28 tolak 16 kali. Maksudnya dia kalah 12 kali. Ini jawapannya. Sekarang saya gunakan kaedah dalap silang. Sama maklumat yang dibagi. Dalap silang 7 dalap dengan X. 4 7 darab dengan X. 4 darab dengan 28. Okey. Kita buat satu per satu. 4 darab dengan 28 adalah berapa? Gunakan kalkulator awak, tekan 28 darab 4 akan dapat 112. Maksudnya 112. Okey, selepas tu ini pindah 7 sebab dia darab, pindah sebelah jadi bahagi 112 bahagi 7. Maksudnya X sama dengan 16 kali.
Bila dapat 16 kali, okey, yang ni adalah menang. Sekarang kirakan untuk kalah. Jumlah ialah 28 tolak 16 sama dengan 12 kali dia kalah. Okey, 12 dia kali kalah. Seterusnya tengok soalan B. Okey, B ada kaitan dengan soalan A tadi. Hitungkan nisbah menang. Okey, sekarang perlu tuliskan nisbah bagi menang dan kalah. Menang tadi ialah 16. Kalah ialah 12 kali. Maksudnya ini adalah nisbah. Sekarang kecilkan nisbah itu sebab kita boleh bahagi semua. Dia akan dapat, ini bagi kecilkan dia lah. Dua-dua boleh dikecilkan. Dia akan jadi 4. 12 akan jadi 3. Kecilkan dia saja. Ini boleh bagi dengan 4. Ini pun bahagi dengan 4. Bagi 4. Dua-dua akan jadi nisbah bagi menang kalah ialah 4/3. Jika trade ini berlanjutan, anggarkan bilangan kekalahan yang akan dialami pasukan bola sepak ini setelah mereka memenangi 20 perlawanan. Ini sama seperti anggaran lah. Sekarang kita perlu gunakan jawapan 2B untuk dapatkan jawapan bagi C. Iaitu nisbah ialah 4/3. Yang ini adalah menang. Dan 3 ini ialah kalah. Sama dengan jumlah perlawanan. Kalau 20 perlawanan, berapakah kali dia akan? Kita nak guna anggaran lah. Okey. Cara ini, saya gunakan cara darab silang lah. Okey, maksudnya 4 darab dengan X sama dengan 3 darab dengan 30. Okey. 3 darab 30. 20, sorry. Darab dengan 20 sama dengan 60. X sama dengan 60 bahagi 4. Maksudnya, X sama dengan 60 bahagi 4. Bahagi 4, X akan dapat 15 kali. Maksudnya dalam 20 perlawanan ya, anggarkan bilangan kekalahan. Dia akan dapat 15 kali kalah lah. Murid-murid boleh lihat semula penyelesaian soalan ini. Sekian, terima kasih. Selamat mencuba.